Okey, cantik. So, marilah kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama untuk siri pertama bagi Ansara Muda Career Talk Series, yang mana kita akan fokuskan kepada topik ataupun kerjaya ekonomi dan political science. Bersama-sama kita pada malam ini ialah Encik Iqmal Nordin dari Ansara Taiping Batch SPM 2007. Okey, sebentar lagi kita akan persilakan Encik Iqmal untuk memberikan pengenalan sedikit sebanyak tentang diri beliau. Tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Ibrahim bin Khalil ataupun mesra dipanggil oleh ramailah sebagai Baim. Saya selaku ketua Exco Ansara Muda Ansara Cawangan Taiping ACT bagi sesi 2019 sehingga 2021. Baik, tanpa kita akan teruskan. Untuk makluman semua, kita Ansara Muda ni akan mulakan program Career Talk dengan anjuran bersama unit bimbingan dan kaunseling MRSN Taiping, iaitu Cikgu Aisyah, kita punya kaunselor, dan juga Cikgu Syahid. Okey, so program ini akan kita mulakan pada bulan ini, bermula pada hari ini, setiap hari Khamis dan Jumaat. Okey, untuk bulan Disember 2020 ini kita akan ada 6 sesi yang mana akan kita fokuskan kepada beberapa kerjaya, yang mana kebanyakan kerjaya ini adalah daripada pilihan pelajar-pelajar sendiri. Itu adalah sedikit sebanyak tentang program yang kita laksanakan. InsyaAllah pada masa akan datang kita akan cuba laksanakan lagi program yang lain untuk kita fokus kepada kumpulan-kumpulan sasaran yang berbeza. Okey, baik, tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan saudara Iqmal Nordin. Okey, Encik Iqmal Nordin iaitu ekonomis di Bank Negara Malaysia, untuk memberikan sedikit pengenalan tentang dirinya, dan seterusnya bolehlah kita teruskan dengan perkongsian tentang ekonomi dan sains politik. Dipersilakan Encik Iqmal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada unit bimbingan dan kaunseling MRSN Taiping yang sudi menjemput saya untuk malam ni. So nama Muhammad Iqmal bin Ahmad Nordin, batch tahun SPM tahun 2007 sama dengan Baim. Dulu Baim dia ni lah, Baim dia dulu raja sajak. Dia sebab tu bahasa dia teratur sikit. Jadi itulah, dulu sama-sama lah dengan dia minggu bahasa. Baim sajak, saya debate. Tapi best lah, best. Waktu dekat maktab ni best lah. Jadi sebelum tuan-puan semua pergi ke dunia sebenar, kita nak cerita sikit lah apa yang ada dekat luar. Dan macam yang Baim cakap tadi, saya dah jadi ialah seorang ekonomis di Bank Negara, dah kerja dengan BNM untuk lebih kurang 7 tahun. Dan daripada dulu memang lepas trial tu terus dapat beasiswa BNM, dan sampai sekarang ni kena kerja dengan dia lah, ada kontrak. Lepas tu belajar, lepas typing belajar dekat belajar di College Yayasan UEM, A-levels. Lepas tu pergi London School Economics buat accounting. Lepas tu buat masters di SOAS,
School of Oriental and African Studies dalam bidang political economy. Dah kahwin, anak 2. So tak apa. Okay. Sekejap, ada sediakan slide. Okay. So hopefully kalau nanti kalau apa-apa nak tanya je lah. Rasanya boleh tanya je lah. Apa-apa yang nak tanya pasal bidang kerja ni. What does it mean to become economist? Apa kerjaya dia, apa dia buat? Sebab orang ramai tak tahu. Saya masa mula-mula dulu pun tak tahu apa benda. Memang macam yalah, biasalah kita tahu engineering, lawyer, doktor, dan masa form 5 dulu saya ingat tiap bulan kerjaya di situ tukar-tukar. So dan economics ni memang tak ada dalam radar lah. Sebab kita tak expose. Dan rasanya menarik lah, dan rasanya patut lah. Masa zaman dulu-dulu tu ada orang datang ke cerita pasal kerjaya ni. Okay. So what is economics? Apa orang jenis macam mana yang akan suka economics dan nak kerja sebagai ekonomis ni? So ni ada satu meme, I can't believe you like money too, we should hang out. So kalau suka pasal duit ataupun suka cakap pasal duit or nak analyse suka numbers, so economics is probably the line for you lah. Okay. So kalau kita belajar economics ni apa yang kita boleh apa yang kita punya advantage dia ialah, satu, kita boleh faham orang-orang, contohnya Najib Razak cakap apa dekat Facebook, kita boleh faham lah. Sebab dia mungkin economics graduate yang paling famous kat Malaysia. Dia dulu ambil industrial econs dekat Nottingham. Jadi kita boleh faham contohnya apa yang dia cakap pasal, cerita pasal bajet, pasal bajet kerajaan baru ni tentang bajet 2021. So kita boleh at least faham lah ataupun engage apa yang orang tengah debat kan. Ataupun ni lagi seorang, Dr. Muhammad Khalid. Dia pun seorang ekonomis yang terkenal kat Malaysia ni. So kita boleh faham lah. So kita boleh faham bila orang cakap pasal exchange rate, ataupun bila kita cakap barang naik macam nak turunkan harga barang, ataupun macam mana nak tackle isu kemiskinan. Memang tak ada orang boleh tackle, tapi ya, at least boleh engage dengan isu-isu macam tu lah. So isu-isu macam tu yang ekonomis dia biasanya sentuh. Okay. So apa yang biasa dia buat on a daily basis ialah kita biasanya tengok benda yang contohnya berapa ramai yang hilang kerja ke, berapa ramai yang, contoh masa COVID kan, ramai orang tak ada kerja. So economist akan biasanya tengok the numbers, berapa ramai yang sebenarnya hilang kerja dalam Malaysia ni. Ataupun contohnya masa COVID ada harga barang naik, contohnya harga ayam naik. Kenapa harga ayam naik? Lepas tu kita buat conclusion, okay, orang hilang kerja sebab macam ni. Dan kalau dia nak hidup, dia perlukan contohnya 2,000 sebulan. Dan kita buat conclusion lah tentang sebenarnya keadaan Malaysia ni sangat teruk ataupun tak berapa teruk, ataupun inilah, dan kita boleh recommend polisi apa yang kerajaan patut buat. Dan ni ada orang lukis. Orang tengah lukis graf. Okay, so dan antara benda yang kita buat juga ialah make forecast. So kalau katakan untuk tahun depan ni, ekonomis lah yang biasanya buat, contohnya Malaysia ni grow by how much, ataupun harga barang akan naik by how much. Dia buat forecast lah. Dia buat macam dia ni kira ahli nujum yang bertauliah lah. Make forecast, pakai dia punya dia ada model-model statistics dia, dan akan biasanya akan write analysis dan akan buat analisis ke ataupun artikel ke ataupun apa tentang prediction dia
tentang apa yang dia rasa macam mana Malaysia ni lagi tahun depan ataupun macam mana Malaysia ni lagi 2 tahun. So kalau apa yang kena ada, apa yang bagus untuk ekonomis, kalau siapa yang minat stats, siapa yang minat statistik dekat maktab ataupun minat maths ke, ni line yang baguslah untuk kita ceburi. Dan tapi economics ni dia bukan pasal statistik je, dia pasal dia kena membaca banyak juga, dia kena tahu banyak background pasal so ada ekonomis yang dia buat forecast tengok statistik dan buat ramalan. Ada juga ekonomis yang dia panggil dia researcher lah, dan dia jawab benda-benda macam contohnya, betul ke kat Malaysia ni yang paling kaya ialah China, contohnya. So ada ekonomis yang buat research on those things, yang betul ke China ni kaya. Kalau China ni betul-betul kaya, dia kaya banyak mana, apa yang menyebabkan dia kaya. So benda-benda macam tu kita boleh jawab dengan economic thinking lah. And analytical mind. Kita kalau suka analisa, kalau suka macam, kalau contohnya kalau baca kat Facebook ataupun baca kat Twitter ke, contohnya kita tengok ada orang ni, contohnya Najib lah, kita bagi example. Nak tahu dia betul ke tak betul. So kita kena analyse, dia kena analytical mind, apa yang dan kita kena faham berdasarkan nombor tu apa cerita dia yang sebenarnya. And good writing skills. Kalau pandai cakap, kalau pandai tulis, you akan get far lah, sebab number tu takkan mean anything kalau kita tak boleh bagi orang faham, kan. Contohnya dalam bajet ni bagus ke tak bagus belanjawan? Dia bagus sebab contohnya dia bagus sebab ataupun dia tak bagus sebab tak ada bantuan online learning, kan. Macam contohnya ramai orang kena belajar daripada rumah tapi kerajaan tak provide bantuan untuk laptop ataupun tak provide bantuan untuk bahan bantu mengajar. So dan benda tu kita kena write lah. A good economist will have to write, sebab dia nak fahamkan orang ramai tentang apa yang dia buat ataupun apa analisa dia. Okay, bonus dia kalau tahu coding, program. So economist dulu-dulu dia tak payah nak sangat belajar coding, programming ni, tapi sekarang ni dia kena program sebab data tu banyak. Dia macam ada data set tu yang katakan dia sampai berjuta-juta line data dia. Jadi kita tak boleh buat benda tu pakai Excel. Kalau dekat sekolah mungkin kita belajar Excel, kan. Tapi kalau untuk go further, kita kena bagus untuk kita belajar coding or programming lah, statistical programs. Yang paling penting sekali untuk ekonomis ialah pandai pandai gebang lah. How to sound smart while saying nothing significant. Kadang dia cakap tu sama dengan makcik kat kampung cakap je. Makcik kat kampung pun tahu barang tengah naik. Tapi ekonomis ni dia akan cakap inflation is moderating ataupun inflation is rising XX percentage. Tu beza dia dengan makcik kampung. Dia punya dia pandai jargon dengan pandai guna ayat-ayat yang nampak smart lah. Okay, kat mana nak kerja? Kalau kita as an economist, kita nak kerja kat mana? So banyaklah tempat sebenarnya. International agency, contohnya boleh ada orang dia kerja di United Nations ataupun di IMF ataupun World Bank ataupun international agency yang lain. Jadi banyaklah macam, dan kalau kita hebat dan kita minta kerja dengan UN, kita boleh kerja di mana-manalah, di banyak tempat, di Geneva ada, di New York ada, ataupun kita boleh jadi juga diplomat. Diplomat ni with an economics background is important juga, sebab yalah banyak benda yang berkaitan hubungan luar negara ni berkaitan dengan dagangan dan economics lah. Ataupun boleh kerja bank. Jadi Maybank ke CIMB ke, dia akan ada dia punya economics department ataupun economic section.
dan dia akan ada ekonomis yang buat ramalan-ramalan lah pasal ekonomi negara. Ataupun masuk akademia. Akademia ni ialah jadi pensyarah, jadi prof dan buat research tentang economics. Ataupun boleh juga kerja konsultansi. Konsultansi ni contohnya McKinsey, Bain, dan ada konsultansi yang kecil-kecil. Kerja dia ialah masuk ke dalam, contohnya ada satu company ni nak baguskan dia punya sale kan. Selalunya company-company besar akan ambil McKinsey. McKinsey ni akan consult lah tentang macam mana nak buat benda tu. Ataupun ekonomis ada juga kerja di government, contohnya kerja di unit perancang ekonomi. Kalau siapa yang datang kepada Felda kan, biasanya contohnya program-program macam Felda kan, nak buat kelapa sawit, tanam kelapa sawit kat satu negara. Jadi selalunya dia akan ada ekonomis bagi input lah kat situ. Betul ke projek ni bagus ke tak bagus, ataupun banyak mana hasil dia untuk Malaysia, kat mana nak buat. So kalau minat merancang, minat nak rancang ekonomi, nak bangunkan kampung kita, bolehlah cuba ekonomis masuk government. Ataupun think tanks. Think tanks ni banyak yang contohnya dekat Malaysia ada Khazanah Research. Dia buat research pasal macam-macam lah. Pasal berapa yang kita perlukan untuk hidup kat Malaysia. Pasal padi pun dia ada buat research. Macam mana nak tingkatkan produktiviti padi. So macam-macam. Ekonomi ni dia ada banyak bidang. Dan dia boleh cakap pasal sebenarnya semua bidang. Dia sebab contohnya nak lawan COVID ataupun nak contohnya pasal kesihatan, pasal medical kan. Ekonomis kan dia biasanya dia akan talk pasal berapa bajet untuk hospital, macam mana kita nak bagi kita punya healthcare ni sangat optimal dan sangat jimat, macam mana nak beli dadah. So benda-benda macam tu lah yang dia punya input tu dia perlukan. Okay. Ni sebenarnya ni yang semua orang nak tahu kan. So salary range dia ni dalam satu website lah, ada satu website dekat Malaysia, dan tak ramai pun yang report dalam ni, 24 orang. Sampel dia kecil lah. Tapi salary dia dia kata daripada 4,000 sampai 99,000 sebulan. So betul ke tak betul lah ni? Betul lah kalau kira dari pengalaman sendiri dan orang-orang yang saya kenal, betul. Ni range ni quite true lah. Dan even boleh lebih lagi daripada 100,000 sebulan. Depending on position orang tu lah. Contohnya chief economist, dia lebih lagi lah, dia boleh 100,000 lebih. Okay. Kalau macam saya ni rendah je lah. Okay. Tapi jangan sebabkan duit nak buat. Jangan sebabkan duit nak masuk dia punya bidang ni. Kalau minat masuklah. Duit tu is bonus lah kan. So if you like numbers, analysing things, understanding people's economic behaviour, or kalau kita rasa minat, macam rasa tengok, nampak tak table ni macam terabur, tak faham apa kan. Boleh tukarkan jadi visual yang macam sangat cantik. Nampak tak? Semua negara tu dia jadi macam satu bola. So kalau minat nak buat benda macam ni, ataupun rasa macam bestnya dapat tukar-tukarkan benda tak apa-apa ni, tukar jadi cantik, tu bolehlah, you can try this, become an economist. Woo! There are two kinds of people in this world and being an economist is better than both of them. So I hope saya dapat bagi input yang itu asas-asas lah tentang bidang ni. So kalau ada soalan boleh tanya, dan kalau saya tahu saya boleh cuba jawab lah.
Okay, alright. Thank you Iqmal. Menarik, sangat menarik. So kita nak tahu juga tadi ada sentuh tak tentang macam mana education path untuk menjadi seorang ekonomis? Oh, okay. Hmm. Education path dia biasanya ambil degree in economics lah. Perlu tak ambil ekonomi masa SPM? Tak payah. Sebab nanti masuk degree tu dia akan belajar balik daripada awal dan boleh. Dan saya punya personal path ni lain sikit daripada orang lain sebab orang lain dia terus daripada degree masuk dalam bidang tu. Saya dulu degree accounting and finance, lepas tu master baru tukar bidang lah, tukar career. Dia punya tu degree, tapi kalau sebaiknya kita kalau minat lah, kalau daripada sekarang minat, lepas SPM ni terus buat je, terus belajar things like belajar data science. Data science tu penting lah sekarang kalau jadi ekonomis. Sekarang banyak online courses kan yang free, belajar je dekat situ. Belajar mana nak buat data science sebab dia deal banyak dengan data. Dan dia biasanya degree 3 ke 4 tahun. Masters ada yang buat setahun, ada yang buat 2 tahun. So dan rasanya kalau sampai level master tu baru dia macam understanding tu padu sikit lah. Dan ada orang dia continue until PhD terus, tambah lagi 3 tahun. So it really depends lah. Kalau nak jadi ekonomis yang general, yang macam tahu pasal semua benda in tahu pasal macam-macam benda in semua benda tapi sikit-sikit kan, boleh stop at degree. Tapi kalau nak jadi specialist, jadilah belajar buat master dan buat PhD. Especially kalau orang tu dia nak jadi econometrician. Econometrician ni apa binatang apa pula? Econometrician ni ialah ekonomis yang dia specialize in statistics. So kalau nak jadi econometrician ni, econometrician ni ialah skill yang rare lah. Maksudnya tak ramai orang ada, dan tak ramai orang yang ada qualification tu. Biasanya diorang ni PhD holder lah kalau econometrician. So maksudnya untuk jadi ekonomis ni better you terus start daripada degree tu, terus ambil degree in economy macam tu. Betul. Yes, okay, alright. So tapi kalau siapa yang daripada lain bidang boleh ke join ekonomi ni, jadi ekonomis? Maksudnya lain bidang masa degree? Masa degree. Boleh. Boleh, tapi macam dia selalunya sebab yang economics grad tu pun dah ramai, so akan prioritize kat situ lah. Dan dia ada certain knowledge and certain skill yang kena ambil masa degree tu lah. So apa subjek yang perlu kita kuat waktu SPM ni untuk kita further studies atau untuk bidang ekonomi ni? Admaths. Admaths? Admaths and Admaths lah. Admaths, okay. So memang akan numbers je lah. Apa? Memang akan deal dengan numbers je lah. Tak juga, dia Admaths and kalau fasih, kalau mahir menulis tu is definitely a plus lah. Okay. Alright, kita sudah masuk ke session Q&A. Alright, so kepada siapa-siapa yang berada di Cikgu tanya tak boleh? Ataupun di Facebook boleh bertanya lah. Okay, dipersilakan Cikgu Aisyah. Okay. Tak, cikgu tanya tadi kan kata apa? Daripada degree terus ke PhD, betul? Baru boleh jadi ekonomis ke? Pakar ekonomi tu dia ada PhD lah maksud dia Tak, dia okay, kalau daripada degree tu, kalau degree pun okey lah, degree pun minimum degree lah.
Cuma kalau nak jadi specialist, dan antara specialist dalam bidang ekonomi ni ialah yang tadi econometrician tu. Yang dia kira ahli statistik. Ekonomi? Ekonometri. Ahli statistik. Oh, license tu dia kena ambil license tu Dia tak ada license. Tapi dia tak ada license, cuma dia kira highly skill lah, highly skill punya orang yang dia punya penguasaan statistik tu hebat. So orang tu selalunya ada PhD lah, orang econometrician ni. Okey, menjawab ke cikgu? Okay, alright. So ada soalan dari chat box ni daripada Fikrul. Fikrul tanya, sama ke economics ni dengan actuarial science? Bagus soalan ni. Dia punya jawapan dia lain. Dia economics ni dia macam dia tengok lebih banyak, dia macam apa, dia tengok benda general in economics lah. Actuarial science dia ialah statistician juga. Dia punya kerja asas dia statistics. Cuma dia punya kerja dia macam ramalkan berapa ramai orang yang akan mati. Supaya insurance company tu, orang akan bayar insurance company kan. Insurance company tak nak rugilah kan. So actuary ni akan make sure probability orang yang mati tu lagi rendah dan kos orang mati tu lagi rendah daripada duit yang insurance company dapat. Faham tak? Tu dia punya tapi basic dia itulah probability, statistics. Basic dia sama je. Cuma kerja dia lebih kepada yang tadi tu, insurance. Dia macam tengok masa depan ni, predict probability, dan probability orang mati ni sebenarnya sama je. Dia dah ada benda yang by umur 70, by umur 30 kawan kita ramai ni dah mati. Kalau by umur 80 kawan kita ramai ni dah mati. So benda tu kita boleh predict lah sebenarnya. Dan actually dia gabung-gabungkan semua tu, campur dengan berapa banyak duit yang insurance, orang kena bayar insurance, make sure insurance tu untung. Tu dia punya. Alright, harapnya dapat menjawab. Okay, so kita ada soalan lain daripada Super Ring. Super Ring tanya, what are the political aspects that you have to face in becoming an economist? Okay, good question. Political aspects kalau dari segi office tu, kat mana-mana pun office politik lah. Kalau nak dapat gaji yang 100,000 tadi tu, kena naik, pandai-pandai naik lah kan. Tapi kalau dari segi bidang tu sendiri, ada ekonomis yang dia tengok only on benda-benda yang tak berapa political, benda yang macam orang tak bergaduh sangat. Contohnya pasal exchange rate. Contohnya ringgit kita berapa banyak. Itu pun political juga tapi kurang lah. Ataupun exchange rate ke, ataupun ataupun bank bagi pinjam berapa banyak. So benda tu tak berapa political sangat. Ada ekonomis yang dia terlibat benda-benda yang memang political dan dia cakap pasal benda yang memang politik. Sebab macam bajet kan, contohnya belanjawan. Jadi benda tu memang political lah. Dia bukan nombor semata-mata. Dia macam kalau kita bagi dekat orang ni tak dapat. Orang ni marah. So benda tu memang secara nature dia pun dah political. So itu terpulang lah. Ada ekonomis yang dia memang jenis dia duduk depan komputer, dia crunch numbers je. Ada orang yang macam tu. Ada orang yang dia lebih minat benda-benda polisi dan politics ni. So it depends on jenis ekonomis apa yang kita nak jadi. Okay, thank you Iqmal. So next soalan daripada Fauzi Aminin. Dia tanya, kalau masa SPM dia tak ambil subjek account, boleh ke ambil ekonomi? Boleh. Alright. So lagi satu ada soalan daripada Facebook dari Muhammad Faiz Hilmi. Dia tanya, boleh terangkan ataupun komen tentang perbezaan BA ataupun Bachelor of Arts dengan Bachelor of Science, yang mana lebih diterima majikan di Malaysia? Saya pun tak berapa pastilah. Okay, tapi
Okay, selain daripada tengok title tu BA atau BSc, tengok dia punya content, course content tu. Contohnya course content tu sekarang ni kalau dekat job market, apa yang orang nak pada ekonomis ni ialah orang yang boleh crunch numbers lah. Yang lagi bagus yang boleh program, yang boleh coding. So tengok course tu offer benda tu tak. Okay, alright, thank you. So next questions dari Azri Nazari, dia tanya, macam mana dengan demand pada masa hadapan untuk ekonomis dan adakah pada masa sekarang ada lambakan para ekonomis seperti doktor-doktor dan pelajar perubatan? Oh, okay, bagus soalan ni. Adakah lambakan tu lambakan susah nak cakap lah. tapi ada masa depan ke tak? Ada. Dan okay, kenapa ada masa depan? Sebab dia punya skill tu tak semestinya kita jadi ekonomis bila belajar that degree. Cuma dia punya apa yang kita belajar dengan skill-skill yang kita dapat tu kita boleh gunakan di banyak macam-macam bidang. Contohnya masa depan ni akan ada data science kan? Akan data science, big data ni akan boom. So ekonomis antara orang yang paling equipped untuk handle big data ni lah. Sebab dia punya background dalam statistik, dia punya background dalam handle data macam-macam, analytical mind dia. So benda rasanya akan ada demand je lah untuk skill set tu. So relevan lah, kiranya masa 5 tahun akan datang ke ataupun masa depan ekonomis ni masih lagi diperlukan oleh dunia. Yeah. Okay. Provided you learn the right things lah. Maksudnya jumpa dengan orang-orang yang dah kerja ke, tanya dia apa yang dia perlukan. Jangan kalau ikut je silabus yang sedia ada tu mungkin insufficient lah. Okey, soalan dari Facebook ada Syahid Ibnu Ahmad, dia tanya, adakah akan beri kelebihan kepada pelajar yang ambil ekonomi semasa Form 5? Saya rasa opinion tak lah. Tak. Sebab tak. Dia akan mungkin kita dah faham sikit-sikit tapi dari segi bila masuk degree tu kita belajar balik pun daripada awal. Okay, alright. Soalan seterusnya dari Ahmad Afif Zulfadli, dia tanya, ekonomis ni ada professional certificate ke bagi kita perks macam accounting kan ada ACCA, ICA, EW dan etc. Dia tak ada. Dia tak ada professional certificate. Tapi selalunya orang yang track dia ialah selalunya kalau orang yang nak jadi specialist tu macam saya cakap tadi buat PhD. So dia lebih kepada akademik punya fokus lah. Academic line lah maksudnya. Research. Degree, masters, PhD, that track yang macam tu. Okay. So soalan dari Marvin Alfonso, dia tanya, apa antara cabaran dalam menjadi seorang ekonomis? Okay, ni orang Portugis lah. Apa cabaran dia? Cabaran dia ialah rasanya ni general lah untuk kita betul-betul master satu bidang tu ambil masa yang agak lama lah kan. So itu cabaran yang general untuk semua bidang. Dan antara cabaran dia specifically untuk economics ialah dia punya sebab benda tu dia economics ni dia bukan macam science, dia bukan macam natural science, macam physics ke apa ke. Dia manusia dan benda tu sentiasa berubah-ubah. So kita kena sentiasa up to date lah, kena sentiasa baca, kena tahu apa yang perkembangan terkini, kena tahu apa yang dan kena baca banyak benda yang selain daripada economics juga. Okay, ada satu lagi soalan dari Facebook, Syahruzaman Hamdani, dia tanya, programming adalah skill yang sangat diperlukan pada masa hadapan termasuk oleh ekonomis. Setuju? Betul. Cikgu fizik ni. Okay.
Programming antara, yes, betul. So Cikgu zaman tu. jangan ingat program ni untuk jangan ingat programming ni untuk engineering ataupun computer science je, sebab benda tu dia something yang memang diperlukan. Big data macam contoh, katakanlah data pasal isi rumah kat Malaysia kan, ada berapa puluh ribu. So takkan kita nak pakai Excel. Kita kena mainkan program supaya komputer tu jadi kita punya hamba dan dia boleh dan dia boleh kirakan untuk kita. So itu penting belajar programming untuk ekonomis lah. Dan ada banyak software-software yang free sekarang ni. Kalau minat boleh try macam language Python ataupun R. Benda ni belajar online je, belajar sendiri. Saya rasa kalau belajar lepas SPM tu, by the time umur 20-an dah jadi power gila lah. Okay, alright, thank you. Ada satu lagi soalan dari Luqman Nizam. Dia tanya apa beza ekonomis dengan accountant? Oh, alright. Okay, soalan yang bagus. So accountant dia akan tengok keluar masuk duit selalunya untuk satu company. Okay. Dia economic data lah, maksudnya berapa banyak orang tu dapat, berapa banyak orang tu belanja, tapi untuk company dan macam mana nak rekodkan belanja dan pendapatan tu. Ekonomis dia lebih makro lah, dia lebih macam lebih skala besar. So itulah beza dia kot. Dan ekonomis ni lagi satu yang berbeza sikit, dia ada lebih kepada statistik. Dia ada campur statistik sikit dan dia bukan macam accountant tu macam kira masuk keluar masuk duit, kira duit. Tapi ekonomis ni dia contohnya soalan macam kalau orang ni ada degree, apa dia punya probability dapat gaji lagi besar daripada orang yang SPM saja? Macam mana nak jawab soalan tu? Kalau orang tu ada degree, berapa beza taraf gaji dia dengan orang yang ada SPM? So kita kena main statistik tu, kena tengok dia punya probability. So ada benda-benda macam tu lah yang beza daripada accounting. Okay, alright. So next soalan daripada A, dia tanya personality apa yang match untuk jadi seorang ekonomis? Personality apa Pandai gebang kot. Apa yang personality yang match untuk jadi ekonomis? Soalan ni menarik tapi dia tak ada. Kalau dia macam tu lah, dia macam sebab dia ada banyak jenis juga. Dia ada macam, ada orang yang quick, yang cepat dengan numbers. Ada orang yang dia pandai mencerita, storytelling tu. So dia ada banyak jenis. Tapi yang basic dia ialah dia punya minda analytical mind tu. Okay, alright. So soalan seterusnya dari Mahaking. Mahaking dia tanya, universiti manakah yang lebih baik untuk bidang ekonomi di dalam negara atau luar negara dan mohon nyatakan universiti tersebut. Okay. Sebenarnya ni depends on mazhab ekonomi yang kita nak belajar. Dia ada mazhab juga. Dan dia terpulang lah kalau kita tengok yang ranking, world ranking, yang atas akan sentiasa Harvard ataupun Chicago ke. Tapi kalau untuk dia ikut juga apa yang kita minat lah. So rasanya kena ask around apa yang kita punya minat sebenarnya. Contohnya kalau kita punya minat ialah Political Economy of Malaysia, nak tahu GLC kat Malaysia ni, yalah nak tahu contohnya pasal GLC kat Malaysia, baik belajar dekat Malaysia. Belajar dekat UM, ada seorang tu Profesor Gomez. Dia pakar dalam bidang tu. Okey, dia bergantung kepada apa yang kita nak belajar dalam fokus dalam bahagian ekonomi ke macam mana?
apa fokus kita dalam ekonomi tu. Sebab ada juga yang nak kata overseas punya universiti bagus, tak juga. Ada seorang kawan saya, dia ekonomis, dia grad degree sampai ke PhD di UKM, memang brilliant econometrician. Okay. So, okay, dia macam berbalik kepada diri sendiri jugalah kan. So sebenarnya apa yang kita nak cari ataupun kita nak kejar dalam, katalah kita join bidang ekonomi ni, kita nak fokus kepada apa. So dan mungkin soalan ni saya rasa setuju atau tidak lah, tak tahu, Ikmal mungkin setuju. Kita boleh, sebelum kita memilih satu-satu universiti untuk kita further studies tu, kita kena tengok siapakah pakar-pakar ataupun ahli fakulti yang ada dekat dalam universiti tu, apakah dia punya expertise. Contoh dia fokus pada bahagian ekonomi apa dan sebagainya. Adakah itu membantu? Itu sangat membantu. Masa sebelum saya further study, saya pergi jumpa ramai orang lah. Pergi jumpa dengan antaranya prof-prof, jumpa dengan jumpa dengan masa tu Dr. Mazli Malik. So tanya dia apa dia punya pandangan pasal bidang politika ekonomi, dan baru kita ni faham lebih sikit lah. So kalau boleh dapatkan orang yang dalam bidang tu, kalau nak message saya personal pun boleh juga. So kita boleh tahu lebih terperinci lah apa minat masing-masing. Okey, Ikmal, okey, untuk makluman semua, Ikmal ni adalah waktu batch saya dia 4 letters lah, okey. So waktu dia form 5 dia memang CGPA dia 4.0. So kita nak tanyalah, kenapa Ikmal memilih ekonomi ni berbanding dengan medik ke engineering ke? Kenapa ekonomi? Kenapa ekonomi? Masa lepas, jujur lah, lepas SPM tu tak ada pun tahu nak buat bidang apa, tapi masa tu fikir apa yang boleh fly, apa yang boleh naik kapal terbang. Tu je masa tu. As time goes by barulah sedar sebenarnya kita punya minat apa. Okay, alright. So saya punya career path ni kira terpijak lah juga. Okay, alright. So soalan yang seterusnya, apa kaitannya sains politik dengan ekonomi itu sendiri? Political science dia beza sikit sebab dia macam economics ni banyak cerita pasal duit dan macam mana distribute duit, macam mana dapat duit kan. Tapi political science dia punya lebih kepada macam mana kalau dalam satu negara tu macam mana dia gunakan sistem pilihan raya tu untuk berkuasa, macam mana dia dapatkan alliance dia. But still dia punya analytical frame tu ataupun dia punya basic analytical mind tu sama aja. Dan political science yang moden ni pun banyak juga pakai data and number crunching. Okay. So soalan seterusnya dari Chisels, dia tanya apa yang menarik ataupun yang stand outnya tentang political economics? Apa yang menarik stand out? Saya suka political economics sebab orang yang suka berfalsafah dan suka dia punya ni lah, belajar tentang history kenapa Malaysia ni kenapa Malaysia jadi maju dan bukan mundur. So benda-benda yang lebih kepada sejarah dan penceritaan tu lah. Okey, so ini mungkin soalan ni macam berulang tapi saya bacakan juga, mungkin Ikmal nak jawab cara berbeza sikit. Adakah menjadi seorang pegawai tadbir diplomatik perlu untuk mengambil jurusan ekonomi ini, dan apakah subjek yang perlu kita strong untuk bagus ni. So dia dah okay, bagus, soalan ni sangat spesifik. Okay, PTD tak payah nak belajar economics lah. Tapi kecuali untuk certain, rasanya dia akan plus untuknya PTD contohnya di Kementerian Kewangan. Dia bonus lah kan. Tapi saya kenal je kawan-kawan PTD yang dia contohnya dia daripada background engineering. Tapi kalau nak jadi KSU kena ambil PhD. Itu yang saya tahulah kalau nak jadi ketua setiausaha kementerian.
selain daripada tu rasanya banyak jalan lah untuk jadi PTD ni. Okay, alright. So next ialah Najihah Nasir. Dia tanya, graduan degree Business Economic. Okay, ekonomi, apa career prospect dia? Career prospects dia macam yang kita dari economics in general, dia banyak yang ekonomis yang memang masuk pure economic line lah kan. Dia banyak kerja di institusi kewangan ataupun consultancy ataupun yang itulah apa research house. Tapi rasanya tak rasa Baim mungkin apa tak tahu Baim punya pandangan macam mana, tapi kalau saya rasa degree ni paling penting ialah cara kita berfikir, apa yang apa dia mengajar kita cara berfikir, dan cara berfikir tu yang penting untuk kita punya career path. Setuju, saya setuju. Okay. Banyak je orang yang contohnya ada kawan dia grad econs lah, tapi dia akhirnya dia sekarang ni dia buka startup. Dia buka startup company. Dia startup company tu agak apa sekarang ni agak naik lah. So dan sebelum dia buka startup tu dia buka company lain. Company tu bertahun berjuta-juta dia punya sale dia. So dia tak semestinya masuk economics, tapi dia punya apa fikiran yang kemas tu. Dia itu dia punya. Alright, so ada soalan dari Hazrina. Dia tanya, adakah LSE atau London School of Economics ni a good choice untuk program ekonomi ni? Oh, okay. Silaplah tanya bias lah kan. So of course lah kita cakap kita punya universiti bagus. But in general rasanya bagus lah, dan dia punya brand name tu kira apa orang kenal lah. So tu yang menjadikan dia bonus. Okay, alright. So soalan. Okay, sorry. Kalau nak pergi LSE ni kena bersedia untuk banyak buat self study. Dia tak ada macam buat kelas tambahan ke apa, tak. Dia macam ajar sikit je. Selebihnya kita memang kena banyak ulun sendiri. Okay. Alright, so next ialah soalan dari Alia Sabrina. Soalan Alia Sabrina ni rasanya sebelum ni kita dah dia lebih kurang lah. Soalan dia tanya apa beza finance dan ekonomi. Tapi sebelum Iqmal jawab soalan ni, saya rasa saya nak bagi satu, saya pernah membaca lah, saya terbaca satu perkara yang menyatakan bahawa ekonomi ni adalah satu perkara yang sangat besar, dan di dalam ekonomi tu terletaknya finance, dan di dalam finance tu letaknya accountancy. Adakah benda tu betul? Maksudnya accountancy tu adalah memang master something fokus dalam dunia finance, dan finance tu adalah salah satu elemen dalam ekonomi. Betul. Kita boleh kata betul lah macam Baik cakap tu, dia ekonomi tu satu kek yang besar. Kita potong kek tu ada finance, dalam kek tu ada apa dia punya finance practitioner tu ialah accountant lah. Okay. Tapi ekonomis ni ada banyak, dia banyak dia punya benda dia. Contohnya ada yang ekonomis dia agricultural economist, dia cerita pasal padi, sawit, dia getah, tu dia punya bidang dia. Ada orang yang dia cerita pasal, ada ekonomis yang health economist, cerita pasal tadilah macam mana nak beli dadah, macam mana nak bayar duit doktor. So dia berbeza. Okey, berbeza fokus dia lah. Alright, so ada soalan dari Munirah Fazilah, ditanya scholar, disebut perkataan scholar. So mungkin saya tak tahulah, mungkin dia nak tanya apakah scholarship yang ada untuk further studies dalam bidang ekonomi ni? Sekarang ni tak tahulah, but during my time ada Mara pun ada juga sponsor masa tu. JPA pun ada, bank negara, but now rasanya tak tahu macam mana. Sekarang rasanya kurang generous kot daripada berbanding zaman dulu. Okay, alright. So next ialah Irfan Haikal Firdaus. Dia tanya, describe a time, dia macam soalan interview betul ni, when you made a mistake in your duties, how did you rectify it? You work weekends lah. Weekends, okay. Alright.
Alright, so next Mudirah Pak Zilah lagi ada tanya, macam mana ekonomis recover kalau berlaku loss of data? Oh, okay. Soalan ni bagus. Ada pernah sekarang ni kebanyakan benda dia akan shared network atau shared drive ataupun pergi dekat cloud lah, kan, simpan dekat cloud. Tapi pernah lah dengar cerita hilang terus. So kalau hilang terus susah lah. Tapi kalau economics ni selalunya dia akan work with public data. Contohnya data tu datang daripada Jabatan Statistik Malaysia. So selalunya adalah orang backup somewhere. Okey, soalan dari Facebook. Okey, dia tanya, Syahid Ibnu Ahmad tanya, tadi maklum yang jadi ekonomi ni macam rezeki terpijak. Bagaimana menyesuaikan diri dengan bidang yang kita tak suka tapi kena suka juga? Oh, so sekarang ni sukalah. Sekarang ni suka. Tapi sebelum tukar bidang tu tak berapa suka. Macam mana nak menyesuaikan diri, kita cuba je cari benda yang kita suka. Tapi kalau tak boleh, just beranikan diri, carilah periuk nasi yang lain. So pokok pangkalnya kalau kita nak terus dalam bidang tu, kita kena suka juga. Rasa I think it depends on people. Tapi for me personally, saya rasa kalau kita tak suka bidang tu, kita akan susah nak buat juga. Tak boleh nak perform lah Kenal lah, macam ada yang doktor, dia tak berapa suka jadi doktor, last dia balik kepada bidang yang dia minat sebelum masuk SPM juga. Okay, alright. Okay, so seterusnya ada daripada Kamil Idris. Mungkin Iqmal kenal kot Kamil Idris. Okay, apakah saranan Iqmal berkenaan pilihan bidang yang boleh memberi masa depan kepada pelajar-pelajar masa kini? Soalan bidang mimpi ni. Apa bidang I think bidang apa pun okey, cuma kita kena, kalau kita dekat universiti, kita kena cuba-cuba engage dengan orang yang dalam industri ataupun yang dah kerja. Sebab kadang-kadang sebab kita mungkin belajar satu benda kat universiti, tapi yang diperlukan dekat office is something different. So kalau kita dah tahu kita ni nak buat apa, dia kena banyak tanya orang lah. Tanya orang yang lebih senior, tanya orang yang dah kerja, tanya dia apa tools-tools yang dia perlukan, apa benda yang dia kena baca. So kita top up. Tapi semua bidang pun okey je rasanya. Okay, alright. So ada soalan lain daripada Muhammad Syafiq dari Facebook. Dia kata, sebaiknya untuk ekonomis ni adakah sekadar degree cukup ataupun perlu ada master atau PhD? Degree is right now okay. Yelah, but it's always good untuk ada further qualification lah, kan. Ada orang dia punya kepandaian tu berdasarkan masa dia kerja tu dia pandai cari orang, belajar pada orang. Ada orang dia kena ada master ataupun dia kena macam duduk satu tempat belajar. So depends on kita punya capacity ni macam mana lah. Okay, alright. So ada soalan lagi daripada Facebook. Dia tanya, Aisyah Khalil dia tanya, hari-hari balik kerja pukul berapa? Oh, balik kerja pukul 9 pagi sebab kerja work from home. Okay, alright. Kalau masa sebelum COVID, sebelum jadi PKP apa semua, balik kerja tengoklah, pernah balik kerja pukul 11 malam. So memang working long hours untuk ekonomis ni? Dia tak adalah memang working long hours, 11 tu rare lah, tapi biasanya dulu 6.30, 7. Okay, alright. So ada soalan juga, dia tanya, apa nasihat dan pesanan untuk student yang nak further study in ekonomi? I think you should basically read a lot lah. Okay, satu tadi belajar basic data science. Nombor 2 ialah baca banyak lah. Jangan baca Facebook, jangan baca Twitter. Korang tak ada Facebook sekarang, Twitter.
ataupun jangan baca social media yang lain. Tapi baca contohnya more heavy stuff macam majalah magazine The Economist ke, ataupun contohnya projek syndicate ke. Baca benda-benda yang lebih yang makan tu kenyang lah. Kalau dekat Twitter, Facebook ni dia macam jajan, kita makan tu jajan je, tak kenyang. Okay, so memang baca bahan-bahan yang fokus kepada perkara-perkara ekonomi lah. Okay, alright. So ada soalan dari Irfan Haikal Firdaus. Dia tanya, sekali lagi dia minta maaf, dia kata what is your opinion as the most important quality in an economist? I think that the most important quality is to faham the gist of the matter. Faham dia punya essence. Jadi macam nanti contohnya data tu banyak ataupun dia punya naratif dia berserabut. Dia macam orang ni cakap ni, tapi apa benda yang paling dia punya teras kepada perkara tu. So kalau kita boleh faham the real issue dan kita boleh tolak tepi yang benda-benda kompleks ni, kita faham satu benda yang paling simple, yang paling penting, tu kita rasanya kita akan okey lah. Okey, Tasnim dia ada soalan. Tasnim nak tanya soalan apa tu? Kita beri ruang. Okey, saya nak tanya sikit. Encik Iqmal kan graduate accounting and finance, betul ke major? Ya. So saya nak tanya, maksudnya kalau memang dari SPM kita nak jadi economist, so kita kan ada degree major in economics itself. So maksudnya adakah better kalau memang nak jadi economist, you go for degree majoring in economics ataupun accounting and finance, and kita pun ada degree in political science. So maksudnya degree mana yang paling sesuai for an economist, ataupun memang mana-mana pun okey? Paling bagusnya ialah terus masuk daripada degree terus belajar ekonomi. Sebab kalau katakan accounting, kalau kita start daripada benda lain, dia disiplin tu lain, dan economics ni dia ada dia punya own disiplin and cara dia bercakap apa semua. So boleh kalau kita nak tukar tu, tapi kita kena kerja kuat sikit lah. Okay. Terima kasih. Okay, last sebab kita dah 10:03 minit, kita terlebih 3 minit. So last soalan terakhir ialah dia orang ada yang Chisels dia nak tahu, boleh terangkan sikit tak tentang political science ni? Okay, thank you. Kalau dari political science kalau dia punya disiplin tu sendiri, political science ni dia banyak berkisar tentang, okay, kita bagi contoh lah, contoh UMNO kan, contoh UMNO, macam mana UMNO tu boleh kuat, macam mana, apa kawan-kawan yang UMNO dapat, siapa kawan-kawan yang UMNO tarik sampai dia jadi satu coalition yang kuat. Lepas tu dari segi pilihan raya, kerusi-kerusi mana yang dia pilih, kerusi-kerusi mana yang dia bertanding, dia semua tu dia politik yang saintifik lah. Maksudnya kita tengok contohnya UMNO ni dia akan sentiasa pilih kerusi yang Melayu certain percentage. Dan macam mana dia maintain dia dapat berkuasa selama begitu lama. Dia macam orang yang borak politik kat kampung, tapi dia beza dia political scientist ni dia boleh bagi nombor lah kepada benda tu, boleh bagi macam kemas sikit lah kan. Dan dia banyak juga main dengan data, sebab pilihan raya moden ni dia banyak main dengan data, demographics, berapa ramai percentage kaum ni, berapa ramai percentage kaum ni, kerusi ni luar bandar. So benda tu kerusi ada banyak kan, ada ratus-ratus. So kita nak aggregatekan semua tu, kita kena ada some quantitative atau statistical knowledge lah. So modern political science is like that.
Okey, so harapnya dapat menjawablah persoalan daripada Chizels tu. Itu adalah soalan terakhir yang kita terima pada malam ini. Kita dah 10-5 minit. Okey, kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Iqmal. Sebelum kita mengakhirkan sesi yang pertama kita, siri pertama kita pada malam ini, kita nak bagi ruanglah kepada Iqmal untuk memberikan kata-kata akhir kepada adik-adik Form 5 kita dan Form 4 MRSM Typing, dan juga mungkin ada daripada banyak MRSM lain yang turut sama dengan kita, dan juga sahabat-sahabat Facebook. Apa kata-kata terakhir daripada Iqmal untuk mereka? Dipersilakan. Terima kasih kepada organizer sekali lagi. Terima kasih Wa'im. Terima kasih kepada guru-guru, student-student, kepada kawan-kawan sebatch yang tengok sekali. Dan harapnya ni buka mata kepada bidang ni lah. Dan rasanya alangkah beruntungnya kalau saya berada di tempat anda semua, sebab masa dulu tak ada exposure macam ni. So target tadi buat lawak-lawak dengan Baim, kata lepas ni dia punya target dia tak ada orang nak ambil engineering ni. So hopefully hopefully ramailah yang minat untuk masuk bidang ni ataupun social science generally. Okey, right. Terima kasih kepada Iqmal. Terima kasih kerana sudi bersama-sama kita pada malam ini. Kepada anda yang ingin terus connected, connect dengan Iqmal, boleh follow dia punya Facebook, Iqmal Nordin, dan juga dia punya LinkedIn, Iqmal Nordin juga. Dari situ you guys boleh connect, boleh PM, tanya apa-apa soalan berkaitan dengan bidang ataupun apa-apa sahajalah. Kalau nak tanya waktu dulu macam mana dia survive untuk bidang ekonomi ni ke dan sebagainya, boleh tanya. So anytime. So kita ingin mengucapkan terima kasih juga kepada yang menonton. Terima kasih kerana setia bersama kita, dan insyaAllah pada esok malam kita akan adakan lagi satu sesi iaitu bagi membincang ataupun akan ada seorang speaker yang kita jemput, iaitu Encik Husin Zulkifli, SPM 2013, yang akan berkongsi tentang bidang data science. So kepada semua dijemput untuk bersama-sama kita pada esok. Dan juga terima kasih kepada unit bimbingan dan kaunseling MRSM Typing kerana bekerjasama dengan Ansara Cawangan Typing, Ansara Muda, untuk sesi ataupun siri inilah. Kita sudahi pertemuan kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Terima kasih semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Iqmal. Terima kasih Iqmal, cikgu. Terima kasih. Semua kawan-kawan. Tasnim, thank you. Jumpa esok insyaAllah. Terima kasih Tasnim. Okay.